Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini, pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita hingga sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah di rumah masing-masing, insya-Allah, ya. Kalau yang belum solat, solat dulu, ya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan teruskan lagi pengajian tajwid Al-Quran. Kita akan baca surah Yasin beserta tajwid Al-Quran, insya-Allah. Pada malam ni kita akan sambung daripada ayat yang ke-16 daripada surah Yasin, insya-Allah. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak sambung sedikit lagi apa yang telah pun kita bicara pada petang tadi. Maksudnya, kalau siapa yang tak tahu apa yang saya kongsikan pada petang tadi, boleh tengok video-video yang sebelum ni, insya-Allah, di Facebook Masjid Al-Azim, ya, pada pukul 6.45 petang tadi, insya-Allah. Jadi kita telah bicarakan tentang beberapa hukum tajwid yang terdapat, ya, di dalam Al-Quran. Kita tak bicarakan semua, kita bicarakan sebahagian saja yang penting-penting. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kita bicarakan soal membaca Al-Quran, ya, bila kita mengajar orang lain membaca Al-Quran, bila kita sendiri yang baca Al-Quran, kadang-kadang kita perhatikan ada beberapa tempat, iaitu bahagian ataupun kalimah-kalimah yang perlu dibaca dengan dengung. Kadang-kadang orang tak tahu, sini dengung ke, tak perlu dengung ke. Itu yang pertama. Manakala yang kedua adalah bacaan panjang dan pendek. Bab bahagian mad, ya. Yang ni nak baca berapa harakat, ni 2 harakat ke, yang ni 4 harakat ke, yang ni yang 5 harakat ke, ni 6 harakat ke. Jadi confused, ya. Jadi 2 perkara itulah yang insya-Allah saya cuba kongsikan daripada minggu ke minggu, insya-Allah. Dan ada lagi beberapa topik yang lain, contohnya daripada sebutan huruf, ya, makhraj huruf, sifat-sifat huruf, bagaimana menyebut huruf dengan sempurna, mana yang dibaca dengan tebal, mana yang dibaca dengan nipis. Itu pun satu bahagian juga. Cuma yang kita nak tekankan pada malam ini adalah berkaitan tentang dengung, mendengungkan bacaan pada beberapa tempat. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tahu tak berapa tempat yang kita kena dengungkan bacaan? Sebenarnya dia melibatkan 3 topik saja. 3 saja. Jadi maksudnya kalau 3 ni mudah saja nak ingatkan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, topik yang pertama dia satu saja. Satu topik je lah, iaitu wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Topik yang kedua adalah bab mim as-sakinah, mim mati. Dalam bab mim yang mati ni, dalam bab mim mati ada 2 hukum yang kita kena baca dengan dengung, iaitu idgham mislain dan ikhfa syafawi. Idgham mislain dan ikhfa syafawi. Jadi jumlah ada berapa tadi? Pertama, wajibul gunnah dalam topik yang pertama. Dalam topik yang kedua ada berapa? Ada 2, iaitu idgham mislain dan ikhfa syafawi. Okey, dah settle dah. Dah ada berapa hukum? 3 hukum, kan? Dan topik yang ketiga adalah topik nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin tu dia satu topik lah, ya. Bukan nun mati satu topik, tanwin topik yang lain, tak. Tanwin ni apa? Tanwin baris 2. Ya?
Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam topik nun mati dan tanwin ini pula ada berapa hukum yang melibatkan, yang mendengungkan bacaan? Ada 3. Jadi mudah sajalah. Yang pertama wajibul gunnah, ada satulah wajibul gunnah. Topik yang kedua ada hukum mim mati, ada idgham mislain dan ikhfa syafawi, ada 2. Topik yang ketiga ada 3. Apa dia? Yang pertama iqlab. Iqlab. Bila mana nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ba. Laju sangat ke? Nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ba. Nanti ini saya nak bagi penerangan saja. Yang kedua adalah idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah, iaitu apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan 4 huruf, iaitu ya, waw, mim dan nun. Dan hukum yang ketiga adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, iaitu apabila nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan 15 huruf ikhfa. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, kalau satu wajibul gunnah campur idgham mislain campur ikhfa syafawi campur iqlab campur idgham al-gunnah campur ikhfa hakiki, ada 6 hukum. Jadi 6 hukum ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah memang ada di merata-rata tempat di dalam Al-Quran. Boleh dikatakan pada setiap muka surat, ada 6 hukum ini. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalaupun tidak melibatkan 6 hukum ini, dia melibatkan hukum mim mati secara umum, nun mati dan tanwin secara umum. Tetapi boleh dikatakan bahawa 6 hukum ni dia memang banyak sekali. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang menonton ni, yang tengok, kalaulah saya ada terkurang daripada 6 perkara ini, boleh tolong tuliskan, boleh tolong tegur saya. Ustaz, ada satu lagi tempat Ustaz, Ustaz lupa nak tuliskan, Ustaz lupa nak sebut, tolong ingatkan saya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila jumpa 6 perkara ini, 6 tempat ni, topik yang pertama ada 1, topik yang kedua ada 2, topik yang ketiga ada 3. Senang tak nak ingat? Yang pertama wajibul gunnah, yang kedua idgham mislain dan ikhfa syafawi, yang ketiga iqlab, idgham al-gunnah dan ikhfa hakiki. Boleh ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi itulah yang kita nak bicarakan, ya. Bila jumpa saja 6 hukum ini, nampak 6 hukum ini dalam Al-Quran, dalam bacaan kita, kita kena dengungkan bacaan kita dengan kadar 2 harakat. 2 harakat. Kena dengungkanlah, dan dia kalau dibaca tu perlahan ke, laju ke, dapat disedari, orang boleh tahu. Dia baca tu, dia baca dengung tu, dia tengah dengungkan tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohlah ya, kalau saya baca perlahan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Kan? Tapi kalau kita baca berlaju kan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sama juga, dia ada macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kena pastikan wajibul gunnah, nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Macam ni lah. Umumnya macam ni lah, nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Kalau nampak dalam Al-Quran, wajibul gunnah, dengungkan bacaan, ya. Dengungkan bacaan. Saya buka lah supaya ingat, boleh nampak, ya. Nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu, hukumnya wajibul gunnah. Itu topik yang pertama kan. Topik yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena baca dengan dengung adalah apabila berlakunya idgham mislain. Idgham mislain ni topik yang kedua. Bilakah idgham mislain berlaku? Idgham mislain berlaku bila mim mati berjumpa dengan mim. Mim mati berjumpa dengan mim. Kalau dalam contoh yang saya bagi ni, bi akhillakum, bi akhillakum min abikum, bi akhillakum, yang tu 2 harakat, ya. Jadi topik yang kedua bermula dengan idgham mislain, mim mati jumpa mim. Dan yang ketiga adalah bila mana mim mati berjumpa dengan ba. Mim mati berjumpa dengan ba.
Apa nama hukum dia? Hukum dia adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Bila berlaku? Bila mim mati berjumpa dengan ba. Ya. Dekat sini fa'altum bi Yusuf. Fa'altum yang itulah dengung dua harakat. Fa'altum bi Yusuf. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, okey. Ingat yang pertama adalah wajibul gunnah. Yang kedua adalah idgham mithlain. Yang ketiga adalah ikhfa syafawi. Okey. Apa yang saya suka kongsikan dekat sini, suka share adalah, perasan tak bila saya kata idgham mithlain, mim mati berjumpa dengan mim yang mati ni tidak ada tanda mati. Dalam Quran nanti kita akan tengok mim yang mati ni tak ada tanda mati. Okey. Sama juga dengan ikhfa syafawi, mim yang mati bila jumpa ba tidak ada tanda mati. Jadi senang sajalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila jumpa dalam Al-Quran ada huruf mim yang mati tapi tak ada tanda mati. Mim yang mati tapi tak ada tanda mati, maka sama ada ia adalah idgham mithlain ataupun ikhfa syafawi. Sama ada mim itu berjumpa dengan mim ataupun mim mati itu berjumpa dengan ba. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu tigalah yang saya nak kongsikan. Jadi kita akan baca sama-sama dan cuba kita cari apa yang kita dah belajar hari ini. Kita cuba tengok dalam surah Yasin daripada ayat yang ke-16 ada ke tak ada. InsyaAllah kita akan jumpa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tolong jangan lupa 3 perkara ni yang saya dah jelaskan. Yang pertama wajibul gunnah, yang kedua idgham mithlain, yang ketiga ikhfa syafawi. Lagi 3 ni kita akan belajar pada minggu hadapan insya-Allah, minggu depan insya-Allah. Iaitu yang keempat adalah iqlab. Kalau jumpa saya bagi tahu juga lepas ni. Yang kelima adalah idgham ma'al gunnah, dan yang keenam adalah ikhfa hakiki. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bolehlah kita mulakan bacaan kita bersama seperti biasa macam kita buat sebelum-sebelum ini. Saya akan mulakan bacaan terlebih dahulu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah akan ikut bacaan saya. Jadi saya akan baca 2 kali. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah dengar betul-betul. Manakala yang kedua, ikut bacaan. Kita akan baca sama-sama insya-Allah. Jadi kita mulakan insya-Allah. Boleh tengok mushaf, boleh buka Quran, boleh ataupun boleh tengok pada skrin saja. Insya-Allah kita akan zoomkan, kita akan tunjukkan bermula daripada ayat yang ke-16. Jadi saya dah gariskan yang warna merah, garis warna merah itulah ayat yang ke-16 ya. Kita mulakan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya tukar slide dia. Okey. Qalu tak nampak dekat sini. Kita akan mulakan. Qalu rabbuna ya'lamu inna. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya cuba tunjukkan. Saya bawakan tanda dekat sini. Inna. Dekat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuba tengok. Nun yang bersabdu, apa hukum dia? Kalau ingat turutan tadi, dia nombor berapa? Yang pertama, nun yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Cara bacaannya kena dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat ya, 2 harakat. Qalu rabbuna ya'lamu inna. Dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Kemudian bila kita dah baca tu,
tiba-tiba kita nampak ada tanda mad. Ada tanda mad dekat sini. Tanda mad ni yang kecil ni saya cuba bulatkan. Tuan-tuan abang dirahmati Allah. Okey. Ini adalah tanda mad. Ya, tanda mad. Tanda mad ini tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia ada kenapa? Baik. Dia ada kerana di sini ada huruf alif, ya, alif, ya. Huruf alif adalah huruf mad. Jangan lupa tuan-tuan abang dirahmati Allah, saya akan ulang. Dah ingat pun saya akan ulangkan juga. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Apakah huruf-huruf mad? Huruf alif, waw dan ya. Okey. Jadi ini ada huruf mad, iaitu huruf alif berjumpa dengan hamzah. Mana hamzahnya? Hamzahnya di sini tuan-tuan abang dirahmati Allah, berjumpa dengan hamzah. Okay. Ada alif berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah ataupun 1 kalimah. Dalam 2 kalimah. Inna 1 kalimah, ilaikum kalimah berikutnya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya cuba sahkanlah supaya mungkin boleh nampak lebih jelas. Inna, okey, inna ilaikum. Okey. Jadi kat sini ada huruf alif berjumpa dengan hamzah dalam 2 kalimah. Jadi hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Baik, saya nak mungkin terangkan sikit, saya sharekan sikit supaya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah mungkin boleh ingat, insya-Allah boleh faham kenapa namanya mad jaiz. Mad jaiz ni dia harus. Jadi dia harus harus apa? Dia harus dibaca dengan harus macam boleh lah. Boleh dibaca dengan 2 harakat, boleh dibaca dengan 4 harakat, boleh dibaca dengan 6 harakat berdasarkan kepada qiraat lah. Jadi sebab tu dia kata 2 pun boleh, 4 pun boleh, 6 pun boleh. Jadi dia boleh. Jadi tu nama dia jaiz. Dia jaiz, ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, yang orang keliru adalah antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil. Jadi saya terangkan. Mad wajib pula tuan-tuan abang dirahmati Allah, dia boleh dibaca minimum 4 harakat, ya. Dalam bacaan imam-imam qiraat tak ada yang baca mad wajib boleh 2 harakat atau tak boleh 2 harakat. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, mad wajib ni minimum paling pendek kita baca adalah 4 harakat. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia 4 harakat boleh dan 6 harakat. Tapi bukan kita 4 harakat boleh, 6 harakat boleh, tapi tak, kita kata wajib dibaca panjang. Minimum dia 4 harakat. Jadi sebab itulah beza antara mad jaiz. Mad jaiz ni 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Jadi tapi boleh ni bukanlah saya kata dalam bacaan kita, ya. Maksudnya dalam qiraat-qiraat lain ada yang baca 2 harakat, ada yang baca 4 harakat, ada yang baca 6 harakat. Sebab tu nama dia jaiz. Okey. Tetapi bila kita baca dengan tajwid berdasarkan kepada riwayat Hafs daripada Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah, kita baca 4 harakat. Kita baca dengan tawassut. Namanya tawassut. Kita baca dengan 4 harakat, ya. Kalau orang tanya, boleh ke kalau nak baca 2 harakat? Boleh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tapi kena tukar sikit nama, iaitu riwayat Hafs daripada Imam Asim menurut Tariq Ibnul Jazari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana kita mempraktikkan bacaan riwayat Hafs daripada Imam Asim menurut Tariq Asy-Syatibiyah, walaupun nama dia jaiz, boleh 2, boleh 4, boleh, tapi kita stick pada tawassut, iaitu 4 harakat, ya. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, tu 4 jaiz. Manakala wajib, bila kita kata mad wajib, boleh ke 2 harakat? Tak boleh 2 harakat, minimum 4 harakat tuan-tuan bang dirahmati Allah. Jadi wajib panjang. Kalau 2 harakat tu kira pendek lah, kan. Sebab tu mad jaiz dia boleh pendek, tapi mad wajib dia wajib panjang. Panjang tu 4 harakat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu daripada segi part. Macam mana nak ingat apa maksud jaiz dan apa maksud wajib. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kemudian saya nak jelaskan pula
ada orang confuse mad jaiz munfasil ke mad jaiz muttasil. Mad wajib munfasil ke mad wajib muttasil. Jadi bila saya cakap ni, jangan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah confuse pula. Keliru pula, mana satu ni? Dah munfasil muttasil, nama dekat-dekat sama. Baik. Mad jaiz dia munfasil. Kenapa munfasil? Maksudnya dia berpisah atau terpisah. Maksud terpisah tu dia dua kalimah. Satu kalimah huruf mad di kalimah ini, huruf hamzah di kalimah ini. Jadi di tengah-tengah dia tu ada pemisah. Jadi tu dah nama dia munfasil. Jadi bila mana munfasil, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tu terpisah. Jadi hukumnya mad jaiz munfasil. Tetapi dia jadi mad wajib muttasil. Dia jadi mad wajib muttasil. Kalau wajib muttasil maksudnya bersambung, bercantum. Jadi apa yang bercantumnya? Huruf mad dan hamzah bercantum dalam satu kalimah yang sama. Jadilah mad wajib muttasil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak apa, kita ulang sampai ingat, insya-Allah. Kalau ada yang tak faham, ada yang keliru, tolong tulis soalan. Kata saya tak faham lagi. Sebab perbezaan di antara mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil masih ada lagi perbahasannya. Tapi saya nak jelaskan yang asas-asas sahaja, insya-Allah, ya. Baik. Qalu rabbuna ya'lamu inna dengung dua harakat, wajibul gunnah. Empat harakat. Mad jaiz munfasil kita baca dengan kadar empat harakat. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ilaikum lamursalun. Di situ ada mim yang mati. Mim yang mati dan ada tanda mati. Senang saja. Ingat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ada mim yang mati, ada tanda mati, hukumnya apa? Izhar syafawi. Izhar syafawi. Cara bacaannya, tak payah dengungkan bacaan, ya. Kalau nampak ada tanda mati di atas mim tu, jangan dengungkan bacaan. Jangan baca qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum didengungkan dua harakat, tak, ya. Kerana apa? Mim mati berjumpa dengan huruf lam. Kita dah belajar tadi, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mim mati kalau tidak ada tanda mati baru dengungkan bacaan. Mim mati jumpa mim ataupun mim mati jumpa ba, baru dengungkan bacaan. Adapun mim mati yang ada tanda mati, tak payah dengung. Jangan dengungkan bacaan. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tengok ayat berikutnya pula. Saya baca, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah akan ikut, minta maaf, yang lamur salun bila kita waqaf hukumnya mad arid lis sukun. Boleh baca dua harakat, boleh baca empat harakat, boleh baca enam harakat, tapi biar konsisten, ya. Kalau dah baca dua harakat saja. Kalau dah baca empat harakat saja. Kalau dah baca enam harakat sahaja. Okey. Kita tengok ayat yang ke-17. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baca. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Jadi kat sini, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita dapati ada tanda mat juga. Okey. Mana satu yang tanda mat tu? Yang ini. Ya, yang ini. Ini dah tanda mat, ya. Yang melengkung sikit tu kan. Ada orang kata macam pedang, ada yang kata macam bulu kening. Ada orang kata macam-macam lagi. Jadi kalau jumpa ni, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu nama dia tanda mad. Alamatul mad, tanda menunjukkan kat situ kena baca dengan panjang. Okey. Jadi kita nak tahu ini, sebelum saya tanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebelum saya bagi tahu, saya tanya dulu. Yang ini wa ma alaina illa, akan baca panjang alaina. Yang tu kita baca empat harakat.
Tapi soalan dia mad jaiz munfasil ataupun mad wajib muttasil? Jawab dulu. Okey, jawapan dia tuan-tuan bang dirahmati Allah, nak tahu kita kena tengok. Baik. Yang pertama di sini ada huruf alif. Alaina dia ada huruf alif. Pada hujung dia ada huruf alif. Berjumpa dengan hamzah. Ya, berjumpa dengan hamzah. Hamzah ni dalam kalimah berikutnya. Ya. Jadi alif berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Hukum dia adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dibaca dengan kadar berapa harakat? 4 harakat, ya. Kalau orang tanya, ustaz, kenapa dia bukan mad wajib muttasil? Sebab dia bukan berlaku dalam satu kalimah. Alif dan hamzah bukan bercantum dalam satu kalimah, tapi terpisah dalam dua kalimah. Baik. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Mubin, bila kita waqaf hukumnya mad arid lis-sukun. Dibaca dengan kadar 4 harakat, ya. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh, tapi yang kita praktiskan adalah 4 harakat lah dalam bacaan kita. Baik. Qalu inna tatayyarna bikum. Tuan-tuan abang dirahmati Allah baca. Qalu inna tatayyarna bikum. Okey. Tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kenapa kita baca qalu? Kenapa baca panjang sampai 4 harakat kan? Sebab apa? Sebab dekat sini ada tanda mad. Nampak tak tanda mad atas waw tu? Ya. Nampak tak tanda mad atas waw tu? Kan? Jadi itu adalah petunjuk, ini kena baca panjang ni. Tapi kenapa baca panjang? Kenapa pula nak kena baca panjang? Itu kita kena tahu, ya. Dah ada petanda dah ada. Okey. Tanda mad dah ada. Jadi kita cuba tengok. Ada huruf waw kat sini. Huruf waw huruf apa? Huruf mad kan? Huruf mad ada berapa? Ada 3. Apa huruf-hurufnya? Alif, waw dan ya. Pandai. Kena ingat tuan-tuan abang dirahmati Allah. Kalau kat sekolah budak-budak kata apa? Apa huruf mad? Awi. Awi. Alif, waw, ya tu awi. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah boleh ingat kot, ya. Jadi kat sini ada huruf ada tanda mad. Di situ ada huruf waw. Waw berjumpa dengan hamzah. Mana pula hamzahnya? Mana hamzahnya? Hamzahnya ada di sini. Nampak tak? Waw berjumpa dengan hamzah. Kita nak tahu. Panjang kita dah baca dah panjang tadi. 4 harakat kita dah baca dah 4 harakat. Tapi dia mad jaiz munfasil ataupun mad wajib muttasil. Jadi tengok, qalu adalah satu kalimah. Inna kalimah berikutnya. Jadi ada pemisah ke? Ada. Jadi kalau pemisah nama dia munfasil. Jadi hukum dia adalah mad jaiz munfasil, berpisah. Okey. Jadi kita baca dengan kadar 4 harakat. Qalu inna, ya, inna, yang tu 2 harakat. Kita dengungkan bacaan. Kenapa dengungkan bacaan, tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kerana dekat situ ada nun yang bersabdu. Itu ada nun yang bersabdu. Kita dah belajar. Nun yang bersabdu hukumnya apa? Kalau jumpa dalam Quran, nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu hukumnya wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Wajib mesti. Gunnah dengungkan bacaan. Mesti dengungkan bacaan. Wajibul gunnah berlaku bila mana nun yang bersabdu dan mim yang bersabdu. Baik. Jadi cara bacaannya dengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Qalu inna tatayyarna bikum. Baik. Kemudian saya akan baca, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah akan ikut, La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baca. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim.
Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, nampaknya banyak tempat kita baca dengan dengung kan. Kita cuba tengok satu-satu dulu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi ringkas-ringkas saja sebab masa pun dah nak masuk waktu Isya ya. La illam ya, dekat sini ada nun yang mati, nun yang mati berjumpa dengan huruf lam. Nun yang mati berjumpa dengan huruf lam. Apa hukumnya? Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Di sini idgham nun mati berjumpa dengan lam. Hukumnya idgham bila gunnah, masuk dalam huruf lam bila gunnah dengan tidak ada dengung, dan jangan dengungkan bacaan. Jangan baca la illam, salah. La illam. Macam tu. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, di sini ada mim yang mati berjumpa dengan huruf ta. Hukumnya adalah izhar syafawi. Saya ketepikan sikit supaya nampak tuan-tuan abang dirahmati Allah. Ada mim yang mati berjumpa dengan huruf ta. Mim yang mati yang ada tanda mati. Ingat mim yang mati ada tanda mati, hukumnya izhar syafawi. Baca dengan jelas saja. La illam tahu. Kat situ tuan-tuan abang dirahmati Allah, ada nun yang mati berjumpa dengan huruf ta. Nampak tak? Nun yang mati berjumpa dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki. Kena dengungkan bacaan dengan kadar dua harakat. La illam tahu lanarjumannakum. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, lanarjumannakum. Apa hukumnya? Cuba tengok kat sini ada huruf apa? Ada huruf nun yang bersabdu. Ingat tak apa yang kita belajar hari ini tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kalau jumpa nun yang bersabdu, hukumnya adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Dengungkan bacaan dengan kadar dua harakat. Lanarjumannakum. Kemudian tuan-tuan abang dirahmati Allah, dekat sini ada huruf mim yang mati, ada tanda mati di atas mim, hukumnya izhar syafawi. Jangan dengungkan bacaan ya. Wala yamassanna nun yang bersabdu sekali lagi. Apa hukumnya tuan-tuan abang dirahmati Allah? Hukumnya adalah wajibul gunnah. Wala yamassanna yang tu dua harakat. Hukumnya wajibul gunnah. Cara bacaannya dengungkan bacaan yang kadar dua harakat. Wala yamassannakum min. Di sini ada mim yang bersabdu. Teka tuan-tuan abang dirahmati Allah, apa hukumnya? Wajibul gunnah ke? Siapa yang jawab wajibul gunnah tadi? Tak betul. Salah. Kerana apa tuan-tuan abang dirahmati Allah? Kerana hukumnya adalah idgham mislain. Idgham mislain. Mim mati berjumpa dengan mim. Mim ni berada pada awal kalimah, pada pangkal kalimah. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, hukumnya adalah idgham mislain. Cara bacaannya macam mana? Dengung juga. Berapa harakat? Dua harakat. Jadi orang katalah, Ustaz, nama dia wajibul gunnah ke idgham al gunnah ke? Dengung juga dua harakat kan? Betul, dua-dua baca dengan dengung dua harakat. Cuma penyebab dia tu berbeza ya. Wajibul gunnah memang dia disebabkan dirinya sendiri. Nun tu ada dalam kalimah itu sendiri. Mim yang bersabdu ada dalam kalimah itu sendiri. Tapi kalaulah idgham mislain ataupun ikhfa syafawi, dia berlaku disebabkan mim yang sebelumnya, atau minta maaf, sama ada idgham mislain ataupun idgham ma'al gunnah, dia berlaku disebabkan huruf yang sebelumnya ya. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, wala yamassannakum min, tu dibaca dengan dengung dua harakat. Minna. Kat sini ada nun yang bersabdu. Nun yang bersabdu dibaca dengan wajibul gunnah. Nama dia wajibul gunnah, dibaca dengan dengung dengan kadar dua harakat ya. Ingat, yang ini adalah wajibul gunnah. Wala yamassannakum minna dibaca dengan dengung dua harakat.
Azabun alim. Kemudian tengok di sini tuan-tuan abang dirahmati Allah, dekat sini ada tanwin. Ada tanwin, minta maaf, ada tanwin yang berjumpa dengan huruf hamzah. Kat sini ada tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Hukumnya adalah izhar halqi. Izhar halqi. Dibaca dengan jelas saja. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala tentang hukum nun mati dan tanwin yang izhar halqi, insya-Allah kita bicarakan pada minggu yang akan datang. Kita tengok lagi yang last kali. Bila kita waqaf pada kalimah alim, hukumnya adalah mad arid lis sukun. Boleh baca dengan keadaan 2 harakat atau 4 harakat ataupun 6 harakat, tapi biarlah konsisten, ya. Bacaan yang kita baca 4 harakatlah, insya-Allah. Jadi saya tunjukkan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tempat yang perlu dibaca dengan dengung saja saya akan biarkan dia ada bulatan merah. La illam kat sini tak ada juga. La illam tahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan tentang hukum mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil, dan juga tentang tempat-tempat yang kita kena baca dengan dengung. Yang kita fokuskan pada malam ini 3 saja, iaitu wajibul gunnah, idgham mithlain dan ikhfa syafawi. Manakala lagi 3 lagi kita akan sambung pada minggu yang akan datang, insya-Allah, iaitu iqlab, idgham ma'al gunnah dan ikhfa hakiki. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan ulang kaji dan ulang kaji, mudah-mudahan kita boleh ingat, insya-Allah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.